Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar kita dibantu dalam ketaatan kepadanya, kita dibantu untuk memperbaiki diri kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi. Jangan lupa niat i'tikaf dan niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Tawaitu ta'alluma wa ta'allumi, tadhakkura wa tadhakkir lillahi ta'ala. Alhamdulillah, baik, pada pagi ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Ziarah ke Alam Barzakh, insya-Allah. Kita masih lagi dalam perbincangan mengharapkan kematian. Mengharapkan kematian kerana takut fitnah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Janaiz, Al-Marwazi berkata bahawa Marrah Al-Hamdani berkata, Abdullah pernah mengharapkan kematian bagi diri dan keluarganya. Lalu dia pun ditanya, engkau telah mengharapkan kematian bagi keluargamu, mengapa tidak untuk dirimu sahaja? Dia minta sekali untuk diri dan keluarganya. Kenapa tidak diri dia sahaja? Kenapa keluarga nak kena sekali? Baik. Seandainya aku tahu bahawa engkau menerima keadaan diri engkau seperti ini, nescaya aku akan berharap untuk dapat hidup bersama engkau selama 20 tahun. Jawab Abdullah. Ini satu keadaan yang mana dia mengetahui bahawa keadaan diri dan keluarganya itu lebih baik, mengelak daripada fitnah, daripada terus duduk dalam keadaan yang mana terfitnah. Baik, kalau dapat duduk dalam keadaan baik, baiklah umurnya panjang. Sebab itu sebut kalau tahu baik macam kamu ni, baik aku nak minta 20 tahun lagi. Berjawab Abdullah. Baik, seterusnya Ubay Osman berkata, suatu hari Ibnu Mas'ud berada di suatu tempat berteduh miliknya. Dia memiliki 2 orang anak perempuan, yang keduanya memiliki kedudukan dan kecantikan. Ada 2 anak perempuan. Dalam satu hadis, siapa yang ada anak tiga anak perempuan, maka 3 anak perempuan itu menjadi benteng baginya daripada api neraka, sekiranya dia dapat jaga, didik dengan baik. Baik, itu hadis yang lain. Baik, ni cerita dia ada 2 anak perempuan. Daripada keduanya, dia ada anak yang baik. Tiba-tiba ada seekor burung berkicauan di atas kepalanya. Sementara perutnya dihinggapi rasa sakit. Lalu dia pun menekan-nekan perutnya dengan tangan, lalu berkata, kematian bagi keluarga Abdullah, maknanya bagi dirinya dan keluarganya. Lalu diikuti oleh Abdullah ibn Mas'ud, kematian keluargaku adalah lebih aku sukai daripada kematian burung ini. Baik, ini kisah yang sama lebih kurang juga apabila Abdullah ibn Mas'ud meletakkan dirinya kalau boleh lebih baik mati, dan juga keluarganya sekali. Baik, lagi ada kisah yang lebih kurang sama, cerita tentang Abdullah juga. Qais berkisah, Abdullah ada beberapa anak, mereka begitu erat memeluknya. Abdullah lalu berkata, tahukah kalian mereka ini bagiku lebih baik mendapat kematian daripada jumlah mereka yang banyak ini. Baik. Abdullah tanya, tahu tak apa ni anak dia ni sedang peluk dia ni? Dia tahu, kamu tahu tidak? Bagi aku lebih baik mereka semua ni mati daripada banyak anak. Ini golongan yang mana kita sebut sebelum ni, orang yang sudah dapat keyakinan dan meyakini serta memahami dengan pasti bahawa hidup lepas mati itu jauh lebih baik daripada hidup atas dunia. Kerana hidup atas dunia ni penuh dengan, kita kata, cubaan-cubaan, ujian-ujian, yang mana kalau salah jalan ataupun salah melalui ujian, buruk padanya. Jadi bagi orang yang sudah mendapatkan keyakinan, dia sudah dapatkan kebaikan, dia sudah dia merasa yakin bahawa diri ini selamat, maknanya dia sudah rasa kedekatan dengan Allah, sudah mampu ataupun sudah dapat meraih redha Allah, dia yakin benda tu, maka dia
bagi dia kematian itu lebih baik daripada terus hidup atas dunia yang akan dia akan menghadapi macam-macam lagi ujian ataupun mungkin akan terkena musibah-musibah. Tapi kalau duduk di alam sana, dia tidak ada istilah musibah dah, dia tidak ada ujian dah, mereka bersenang-senang. Bahkan bukan untuk dirinya saja, untuk ahli keluarganya. Tambah-tambah kalau perempuan, kalau perempuan duduk di zaman fitnah, kalau tidak dijaga dengan betul oleh walinya, sama ada ayahnya ataupun suaminya ataupun adik-beradik lelakinya, kalau tak dijaga, ataupun anaknya sendiri hak lelaki, kalau tidak dijaga, maka dia lebih mudah untuk terkena fitnah. Terutama fitnah ni maknanya keadaan yang menguji, keadaan yang boleh menyebabkan berlaku buruk atas diri dia. Sebab tu di akhir zaman juga Nabi sebut, ikatlah isteri dan anak-anak perempuanmu di tiang-tiang rumahmu. Istilah dia ikat, bukan suruh ada dalam rumah tu ada tiang ikat anak bini, tidak. Maknanya jaga, jangan bagi mudah sangat keluar, sebab bila keluar dia mudah terkena fitnah. Itu maksud dia, bukan kita kata suruh ikat lepas tu bagi makan suap. Tidak, maknanya jaga sungguh-sungguh. Bila sebut ikat ni, jangan bagi lepas keluar. Untuk zaman awal agama, zaman awal Islam, salafus soleh, kita pernah bincang, orang perempuan memang duduk dalam rumah, jarang yang ada keluar ni. Tambah-tambah orang soleh, solehah, memang tak keluar rumah. Yang keluar ni budak-budak je, anak-anak kecil. Jadi bila mula meningkat balik, dia tak keluar main macam kawan-kawan lain dah, macam kecil dulu, tidak. Dia akan mula jaga diri dia dalam rumah. Tapi kalau kita di akhir zaman ini, tak ada dah istilah tu. Bahkan kita pelik pula kurung anak dara dalam rumah. Jadi pelik pula kita sekarang. Kita bukan nak suruh kurung, tetapi jagalah dia punya batasan-batasan sebaiknya. Baik. Al-Hasan berkata, sesungguhnya di negeri Mesir ini terdapat seorang ahli ibadat. Orang tersebut keluar dari masjid, ketika meletakkan kakinya di atas kenderaan, datanglah kepadanya malaikat maut. Dia pun lantas berkata kepada malaikat itu, selamat datang, marhaban, ahlan, aku benar-benar telah merindukanmu. Dah tunggu dah. Akhirnya malaikat itu pun mencabut nyawanya. Ini siapa ni? Seorang ahli ibadat. Seorang ahli ibadat. Kita kalau dapat buat ibadat sampai ke satu tahap, kita yakin dah kedudukan kita dengan Allah. Yang ni yakin ni bukan direka-reka. Yakin ni Allah campur. Sekarang ni kita ilmu belajar dulu. Kita belajar dulu, kita mengaji dulu. Nak dapat kita mengaji tentang adanya keyakinan. Yakin ini bukan direka-reka ataupun dirasa-rasa sendiri, tidak. Tapi benda Allah campur, Allah bagi. Kamu beres dah. Mana macam itulah lebih kurang ayatnya. Beres settle. Buat baik, teruskan insya-Allah. Jadi orang macam ni dah dapat keyakinan bagi diri mereka nak mati. Adapun kita belum dapatkan keyakinan itu lagi. Saya lah, ayah sekalian mungkin dah dapat dah. Saya lah. Belum dapat lagi, maka kita nak lagi. Nak apa dia? Nak usaha lagi, nak ibadat lagi, nak taat lagi, nak mohon ampun lagi. Baik. Abu Nu'aim berkata, demi Allah, seandainya kematian itu berada di tempat yang ditentukan, nescaya akulah orang yang paling awal sampai. Kalau tahu kalau pergi situ dapatkan kematian, tentulah situ mati, maka aku orang paling awal sampai. Kata siapa? Abu Nu'aim. Abdul Rabbi Ibn Salih menceritakan bahawa dia pernah mendatangi rumah Makhul ketika sakit kena. Abdul Rabbi lalu mendoakannya, semoga Allah menyembuhkanmu. Maka Makhul pun menjawab, tidak, jangan. Sesungguhnya tinggal bersama zat yang diharapkan penyembuhannya itu lebih baik daripada tetap tinggal bersama hal-hal yang tidak dijamin keamanannya, iaitu syaitan dan golongan manusia serta iblis dan bala tenteranya. Siap larang nanti orang minta doa sembuh. Sebab dia rasa dia duduk dengan zat yang maha menyembuh, yakni Allah. Duduk bersama Allah itu maknanya kembali ke rahmatullah, kan istilah dia kan. Kembali ke rahmatullah itu jauh pasti lebih baik daripada terus duduk atas dunia nak berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan makhluk-makhluk yang tidak mampu untuk menjamin kita. Inna waliyallah, sesungguhnya wali ataupun penjaga yang terbaik itu Allah. Allah sebaik-baik penjamin.
Baik. Ya, kita bab jamin ni kadang-kadang kita akan terlintas apa dia jamin-jamin. Orang yang menjamin, jamin hutang, jamin apa lagi? Jamin insurans, kan? Insurans itu, insurans ini. Kalau kita bincang daripada sudut macam mana sebut ni nak ada. Kalau kita bincang daripada sudut keadaan ataupun didikan Nabi. Nabi. Kalau dalam bahasa orang Arab sendiri sebenarnya ada istilah takaful. Takaful ni tolong menolong kan, takaful ni. Bukan nak condemn apa bisnes apa insurans, tidak, tapi saya nak sebut dari sudut ilmu dia. Dalam bahasa Arab sendiri ada takaful. Dia belum Islam, sebelum kedatangan Islam. Orang Arab dia ada takaful. Takaful ni macam mana? Tolong menolong. Satu kabilah itu dia menumpukkan harta. Mereka letak harta di satu tempat. Mana seorang yang jaga harta tu, dengan tujuan bila berlaku musibah harta itu akan digunakan untuk bantu kalau ada kematian dan sebagainya. Perkara ini tidak disebut ataupun tidak diajar pula oleh Nabi. Maknanya menumpukkan harta, meletakkan harta sebagai jaminan kalau berlaku kematian, keluarga itu dijamin oleh harta tadi. Baik. Perkara ini tidak diajarkan. Kita tak jumpa lah. Maknanya diajarkan oleh Nabi kaedah takaful ini. Kalau nak diteruskan dalam budaya Arab tu pun Nabi tidak ada, kita kata Nabi tidak ada halangan, tidak menyebut. Tetapi yang Nabi tegaskan, konsepkan kepada umat Islam adalah sebenar-benar pergantungan kepada Allah. Nabi nak ajar umat ini supaya benar-benar bergantung kepada Allah. Kadang-kadang ayat-ayat yang keluar daripada mulut kita ini ya, memberi gambaran betapa lemahnya kita mengenal Tuhan, kurangnya mengenal Tuhan. Nah, kalau ayat orang tua bila tengok anak muda nak kahwin, kamu nak bagi bini kamu makan pasir ke? Seolah-olah Tuhan yang bagi makan pasir ke bini dia nanti. Kerana ayat ni kita kata ayat macam bimbang, rusing, tapi kalau orang berilmu dia tak akan cakap macam tu. Seolah-olah Tuhan tak menjamin rezeki seseorang. Sedangkan apabila bernikah dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Itu dalam hadis sebut. Tapi begitulah dah. Itu satu contoh lah, cerita bab kahwin, nikah kahwin. Ataupun kalau bila aku tak ada ni, siapa lah nak jaga anak bini. Nah, selama ni sebab bini dia tak kerja, anak kecil lagi. Jadi kalau aku tak ada ni, siapa nak jaga? Sebab itulah aku ambil insurans ni, nak ganti. Kalau aku sakit. Dalam Islam Nabi ajar kepada kita konsep tolong menolong, sedekah, bantu mudahkan umat. Sampai satu masa bila kita susah, Allah pula hantar orang lain bantu kita. Akhirnya semua itu dia balik kepada Allah, bukan balik sesama kita, tidak. Dia balik kepada Allah. Allah atur siapa tolong dia ni, siapa tolong dia ni, siapa tolong dia. Bila kita dibantu dalam keadaan kita pun tidak, kita kata apa dia, mengharapkan orang lain, ataupun kita kata kita pun tak sangka-sangka, maka di situ iman kita mencanak naik kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, kan kita akan keluar yang tu juga. Yang tu sebenarnya yang Nabi nak ajar pada kita. Tetapi begitulah suasana zaman. Kita kurang mengenal. Bahkan kita diajar supaya ambil itu, ambil ini, nanti mudah, nanti mudah, nanti mudah. Jadi mudah itu letak pada diri kita. Sedangkan sepatutnya mudah, mudah, mudah. Yes, Allahumma yassir wa la tu'assir, apa semua tu pada Allah, bukan pada diri kita. Baik, ini yang Nabi nak ajar kepada kita, konsep yang sepatutnya. Tapi kalau kita ambil konsep tadi, konsep takaful, dia bagi istilah wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolong atas kebaikan. Boleh juga ambil dalil itu. Tapi nak sebut kalau kita memahami Nabi, bukanlah Nabi tak tolong, bukan sahabat-sahabat tak tolong, bahkan itu yang ditolong. Tetapi sebelum nak pergi ke situ, kita balik kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati-hati siapa yang nak menolong. Cuma dalam konsep takaful, dalam konsep insurans sekarang kita ni, kita tak lihat orang lain, kita tengok pada diri kita. Mereka boleh hujah balik, jatuh kita duk kumpul-kumpul duit, itu sama-sama lah kita menolong sama-sama kita. Tapi sebenarnya dalam Islam, Nabi tidak ke situ. Nabi nak suruh kita balik terus kepada Allah. Allah yang akan mengatur siapa yang menolong, siapa yang menolong, siapa yang menolong. Yang ni melibatkan tawakal. Tawakkal ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Baik, siapa yang dapat ni? Siapa yang nak ambil lah? Ini konsep ibadah, konsep iman, konsep ilmu. Kalau kita tak boleh ikut jalan ni, ada jalan lain lagi.
Macam berubat lah. Kalau tak boleh jumpa doktor, cari orang lain pula. Dia kaedah je ni, dipanggil wasilah, kaedah. Cuma antara beberapa kaedah ini kita tengok mana yang kita rasa sesuai untuk diri kita dan tahap iman kita. Tak boleh paksa, tak boleh paksa. Ada orang nak hilang pening kepala, makan Panadol. Ada orang hilang pening kepala, Allahumma salli alaihi wasallam, dia tarik keluar, hilang pening dia. Betul tak? Ada orang sakit sendi, makan ubat sendi. Ada orang sakit sendi, dia baca ayat, idza batashtum tebut-tebut, hilang sendi dia. Atau atas diri orang tu lah, mana dia nak ambil kaedah. Semua tu asalnya, kalau kita ngaji akidah, asal mari pada Tuhan belaka tu. Mari daripada Allah semua. Baik. Jadi makhluk tadi marah, jangan minta sembuh, jangan minta. Kalau sembuh aku duduk atas dunia lagi. Baik aku duduk dengan Tuhan yang maha, benar-benar maha menyembuh. Baik, dalam bukunya Ibnu Asakir meriwayatkan kisah daripada Abu Masar. Ia berkata, saya pernah mendengar seseorang berkata kepada Sa'id Ibnu Abdul Aziz At-Tanuhi, semoga Allah memanjangkan usiamu. Dia pernah dengar orang doa gitu. Maka Sa'id pun marah, lalu berkata, tidak, semoga Allah mempercepatkan diriku bertemu dengannya. Lagi Abu Nu'aim menceritakan bahawa Ubaidah ibnu Muhajir berkata, seandainya dikatakan sesiapa yang menyentuh tongkat ini bakal mati, maka aku akan berusaha menyentuhnya. Kalau siapa kata ni, kalau sentuh tongkat ni mati, maka akulah orang yang akan sentuhnya. Sebab apa? Dia nak kepada kematian. Apabila kita cerita orang yang berkehendak kematian, dia tidak sama dengan orang bunuh diri. Cerita lain. Jangan kata macam cerita Hindustan, cerita Tamil tu, bunuh diri, duduk atas rel kereta api, tunggu kereta api langgar, duduk tengah jalan tunggu lori langgar. Yang tu bunuh diri. Ingat bunuh diri lain. Nabi dalam Islam kita hukum haram bunuh diri ni. Orang bunuh diri Nabi sebut dalam neraka nanti dia akan berulang-ulang bunuh diri. Istilah dia akan mati. Kematian dia merasai ketakutan dan kesakitan. Contoh orang tu bunuh diri terjun bangunan. Nak daripada terjun sampai ke bawah tu, ketakutan tu luar biasa. Dan kesakitan yang dia alami bila dia jatuh tu sebelum dia mati tu pun luar biasa. Maka berulang-ulanglah dalam neraka dia ulang-ulang benda tu. Kesakitan dan ketakutan yang maha dahsyat, bahkan mungkin berganda lagi di dalam neraka, berulang-ulang azab kepada orang yang bunuh diri. Sebab apa dia? Sebab apa dia berdosa besar? Sebab bunuh diri, dia mendahului takdir Tuhan. Dia merasa bunuh diri itu lebih baik bagi diri dia awal lagi daripada Tuhan cabut nyawa diri sendiri. Sebab tu dosa dia besar. Baik, mendahului qada istilah dia. Baik. Abu Abdullah As-Sanabahi menuturkan, dunia ini mengajak kepada fitnah, syaitan pula mengajak kepada kesalahan, sementara pertemuan dengan Allah adalah lebih baik daripada tetap hidup bersama dengan keduanya, yakni dunia yang penuh dengan fitnah, syaitan yang mengajak kepada kesalahan-kesalahan. Baik tinggalkan dunia. Ini kata siapa ni? Abu Abdullah. Ibnu Abi Dunya menceritakan bahawa Amru Ibnu Maimun tidak pernah mengharapkan kematian. Dia menuturkan, saya mengerjakan salat ini dan itu setiap hari. Dia semayang, dia taat, tapi tak pernah minta ataupun tak pernah mengharapkan kematian. Kemudian datanglah Yazid Ibnu Muslim kepadanya. Meskipun Yazid sempat menyusahkannya, tetapi akhirnya dia mahu menerimanya, lalu berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang yang baik dan jangan engkau pertemukan aku dengan orang yang jahat. Baik, ini satu keadaan Ibnu cerita tentang Amir bin Maimun yang tidak mengharapkan kematian, tapi bila datang kesusahan, dia mula minta kepada Allah agar janganlah jumpa dengan orang baik-baik saja, jangan jumpa dengan orang yang jahat yang menyusahkan. Ibnu Abi Darda menceritakan bahawa jika ada orang yang meninggal dalam keadaan baik, Abu Darda berkata, semoga ketenangan selalu menyertaimu seandainya aku dapat menempati tempatmu itu. Cerita bab kematian ini, bila orang mati kita bukan dituntut untuk sedih, untuk kesian kesian, jangan ada istilah kesian, tetapi kita ambil iktibar ibarat daripada kejadian itu. Kalau kita tengok semalam, kisah semalam, kalau dekat Kuala sebar WhatsApp yang anak
anak Sakan, anak Anjoma, anak dia meninggal dekat Thailand, meninggal accident. Baik. Soalan dia, meninggal accident ni apa dia punya keadaan dia? Meninggal accident, meninggal gempa bumi, meninggal sebab mati beranak, meninggal sebab sakit dalam perut, semua ni antara kategori mati syahid dunia. Syahid dunia, dia tetap kena mandi, cuma dia kategori syahid dunia. Bila syahid dunia ni, maksud dia apa dia? Allah ampun dosa dia tidak ada apa dia? Tidak ada azab kubur. Tidak ada. Baik, itu dalam hadis disebutkan. Nak tunjuk apa dia rahmat Allah ni luas, nak bagi macam-macam cara, macam mana cara pun. Atas dosa pahala tu cerita Tuhan dah. Cuma kategori dia nak mati syahid. Baik. Kalau syahid dekat Palestin, itu syahid macam mana? Itu mempertahankan tanah air, mempertahankan agama, iaitu syahid dunia dan akhirat. Itu dekat Palestin sana. Baik, kalau meninggal, kalau sedang berperang tu, mereka tak perlu dimandikan, sedang berperang lah. Baik, orang ni, golongan mati syahid ni terutama di Palestin. Kalau kita banyak, kita punya ni terlalu banyak lah. Emosi kita kadang-kadang tak sepatutnya terlebih. Mereka, orang Palestin, kalau mereka mati, syurga balik atas diri kita. Kalau kita mati lah ni, agak kat syurga ke tidak? Tu kena fikir. Depa kalau mati syurga, kita belum tentu. Ni untuk muhasabah diri. Baik. Jadi kalau mereka dah begitu, itu ketetapan Allah untuk mereka. Ketetapan Allah untuk mereka, itulah suasana mereka. Sementara ketetapan untuk kita, jadi kalau nak ikutnya, siapa lebih mudah masuk syurga? Mereka ke kita? Mereka. Kita aman, tak ada berperang. Tapi sebenarnya kita sedang berperang hak lebih dahsyat, iaitu berperang dengan hawa nafsu. Mereka lepas dah perang hawa nafsu, kita ni tak lepas lagi. Ni masalah sebenarnya. Yang ni sebenarnya yang perlu kita angkat juga. Bukan semata-mata kibar bendera, tukang beli baju Palestin, bukan semata-mata tu. Yang tu nak buat teruskan, tak ada masalah. Tetapi yang sebenarnya adalah untuk kita letak pada diri kita balik, Allah dah tunjuk belah sana, belah sini macam mana. Tu sebenarnya. Yang tu sebenarnya sepatutnya cara fikir. Sebab tu kalau orang tasawuf, orang sufi, dia tidak ni sangat, dia tidak mengangkat benda yang zahir sangat. Doa. Solidariti tunjuk, tetapi bukan itu semata-mata, berhenti sampai situ. Dengan ayat, inilah sekecil-kecil usaha kamu. Usaha yang paling besar atas diri kita. Datang masjid, mari jemaah, hebatkan majlis ilmu. Ni sebenarnya nak kuatkan rohani kita, nak suruh bagi hidup. Mereka tak takut mati dah sebab hidup rohani. Kita takut mati lagi sebab rohani hidup mati lagi. Ini kena fikir, jaga hak sebalik. Jangan kita terpesong pemikiran kita. Sebab ini bahagian akidah ni, keyakinan ni. Kita duk nampak mati, pecah muka, cabut kaki. Mak dia, ayah tak ada, mak tak ada, mati, tinggal anak kecil saja duduk ke hospital. Kita duk nampak yang tu saja. Jangan nampak terlalu nampak yang zahir semata-mata. Tetapi kena ingat, mereka dah selamat, kita belum tentu. Kena ingat juga yang tu. Bukan semata-mata yang kita nampak yang zahir. Patutnya kita lihat ke jauh, lebih jauh, pandang kepada diri. Sebab hakikatnya bila berlaku peristiwa yang di luar ni, yang diajar oleh agama kita untuk lihat pada diri kita. Macam mana kita melihatnya, macam mana keadaan diri kita untuk menghadapinya. Diri kita ni kena sungguh-sungguhnya. Akhirnya kita menjawab atas diri kita juga. Kita menjawab apa yang berlaku atas diri kita. Bila tengok orang dah macam tu, kita berubah tak? Tak ada berubah kita ni kadang-kadang. Berubah dengan boikot saja tak jadi. Kena berubah dengan kuat jati diri umat Islam, tu yang sebenarnya. Bukan semata-mata boikot. Sepatutnya bila kita tengok umat kita di Palestin macam tu, umat Islam dia macam tu, kita kena bersatu balik bina. Datang masjid ramai-ramai, tapi orang sama juga pergi masjid. Ni muka-muka ni, dan 6-7 tahun saya mengajar sini, muka sama. Ayah-ayah yang sama, ibu-ibu yang sama. Kecuali ada ibu baru pencet. Orang sama, mana nak tambahnya. Jadi itu yang kita kena muhasabah diri. Kita bila berlaku bukan semata-mata seronok. Sebab kalau bagi ada setengah orang tu dia seronok jual lah, jual baju dapat duit banyak, jual bendera dapat duit banyak, dia bermusim dia panggil. Yang tu rezeki lah.
Tapi sebenarnya yang kita nak kena tanam kepada jiwa masyarakat, kita kena bina kekuatan. Macam mana mereka boleh kuat sampai tak takut mati macam tu? Itulah yang kena bina balik masyarakat kita. Baik. Ummu Darda menceritakan bahawa jika ada orang meninggal dalam keadaan baik, maka Abu Darda pun berkata, semoga ketenangan selalu menyertaimu seandainya aku menempati tempatmu itu. Ummu Darda kemudian meraguinya. Abu Darda lalu berkata, kenapa begitu? Apakah engkau tidak tahu bahawa seseorang itu boleh saja menjadi mukmin pada waktu pagi dan boleh jadi petangnya menjadi munafik, lalu imannya dirampas sedangkan dia tidak menyedarinya. Namun kerana mayat ini aku sendiri lebih mengharapkan tetap hidup dalam keadaan solat dan berpuasa. Yang ni cerita orang yang meragui pula, Ummu Darda pula. Ini cerita laki bini dia ni. Baik. Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahawa Abu Juhaifah berkata, tidak ada satu nyawa pun yang dapat menebusku dari kematian, tidak juga nyawa lalat. Ibnu Abi Dunya Al-Khatib dan Ibnu Asakir menceritakan bahawa Abu Bakrah As-Sahabi radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tidak ada nyawa yang keluar yang lebih aku sukai daripada nyawaku ini, tidak juga nyawa lalat yang sedang terbang ini. Dia lebih suka nyawa dia yang diambil. Orang pun hairan lalu bertanya, kenapa? Aku takut menjumpai suatu zaman yang mana pada masa itu aku tidak mampu untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu apa yang terbaik pada hari itu? Apa lagi yang terbaik? Kalau kita ada tapi tak boleh nak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf menegakkan kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran. Apa lagi yang lebih baik? Baik aku mati. Katanya siapa ni? Katanya apa tadi? Abu Bakrah. Abu Bakrah ni sahabat Nabi. Baik, sebab Nabi ada janji. Nabi ada sebut akan ada satu zaman yang kita tak boleh nak buat apa. Zaman ni lah, zaman fitnah. Zaman fitnah ni kan Nabi bagi isyarat kan. Kalau tadi kita sebut ikatlah anak-anak dan isterimu lah, anak perempuan dan isteri. Ada lagi Nabi sebut, pergilah ke gunung-gunung. Pergilah ke gunung-gunung. Apa maksud pergi ke gunung-gunung? Kita kalau orang Kuala Sungai Siput ni memang keliling kita bukit saja ni. Adakah kita termasuk orang gunung? Apa maksud gunung-gunung ni? Sebab kalau kita baca secara zahir hadis-hadis kita akhir zaman ni, kita akan memahami, kita naik gunung lah, duduk kat bukit-bukit. Kalau macam tu duduk kat kamera lah. Duduk kat kamera lah, cari gunung sejuk sikit sedap lagi lah. Adakah itu maksudnya? Berantau, kita duduk kat gunung dah nak merantau punya, orang pantai lah datang kita lah. Tidak. Masuk gunung ni adalah apa dia? Kita duduk jauh daripada fitnah. Cari tempat yang jauh daripada fitnah. Fitnah banyak kat mana? Fitnah ni banyak kat kota-kota. Maka waktu tu lebih baik kita kurangkan bersosial, kurangkan duduk dalam keadaan banyak connect dengan teknologi. Itu masa mudah. Ya. Kalau tengok telefon cepat sangat. Telefon lah paling mudahnya rosak sekarang ni. Laki bini balas sebab telefon, bini tak masuk sebab telefon, suami tak jaga anak pun sebab telefon lah tu. Ya. Tak semestinya kena pergi bukit, tapi maknanya istilahnya kalau duduk kat bukit tu internet pun tak ada. Masa mudah lah tu. Jadi suasana zaman di akhir zaman, Nabi kata bila fitnah tu berluasa, hak selamat siapa duduk kat bukit-bukit dekat gunung-gunung. Jadi istilah gunung tu dengan erti apa dia? Tamsilan. Jauh daripada suasana fitnah ataupun orang ramai. Suasana kota yang disebut. Baik. Habis pun surat ni Abu Hurairah berkata bahawa ada seseorang berjalan melintasi dirinya, lalu dia pun bertanya, kamu nak ke mana ni? Aku nak ke pasar, jawabnya. Maka Abu Hurairah berkata, seandainya engkau dapat belikan aku kematian, tolong belikan aku. Kalau kat kedai tu ada orang jual mati, maka tolong belikan. Ni cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi. Kalau kira Abu Hurairah ni masuk Islam ujung-ujung, ujung-ujung dalam 3-4 tahun saja sebelum kewafatan Nabi. Tetapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Patutnya paling banyak siapa? Abu Bakar lah. Abu Bakar tu daripada awal lagi dengan Nabi. Sebelum Nabi Islam pun dah sahabat baik dengan Nabi. Lepas Islam, dialah orang pertama masuk Islam di kalangan orang dewasa. Kanak-kanak Sayyidina Ali.
Kalau perempuan Siti Khadijah, ni 3 orang pertama. Wanita pertama Siti Khadijah, lelaki pertama Abu Bakar, kanak-kanak pertama Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, Sayyidatina Siti Khadijah. Ni tiga orang pertama memeluk Islam. Jadi kalau nak kira yang paling alim patutnya ataupun yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali lah. Tapi tidak begitu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali ni ada tujuan yang lebih besar. Sahabat-sahabat ni Nabi didik, ada jadi kepala tentera, ada jadi kepala bahagian berobat, ada kepala bahagian berniaga. Kalau ni kepala untuk memimpin umat. Jadi masing-masing ada tanggungjawab. Baik, macam Sayyidina Ali tadi, Sayyidina Ali, Abu Hurairah tadi, dia untuk mengajar. Sebab tu dia paling banyak meriwayatkan hadis. Lepas pada itu, antara yang banyak meriwayatkan hadis itu juga Siti Aisyah. Siti Aisyah. Lepas tu apa lagi? Antara yang alim di kalangan sahabat, contohnya Ibnu Abbas ni waktu muda, bila dia remaja, minta pada Nabi, ya Rasulullah, saya nak pergi perang. Nabi tak bagi. Minta apa kali Nabi tak bagi. Sampai Abbas sendiri minta, ya Rasulullah, minta bagilah dia nak perang. Dia dah rasa gagah dah tu. Budak muda kan. Nabi tak bagi. Tapi kalau kamu nak pergi juga, kamu duduk belakang sekali. Tolong bagi air, tolong rawat orang yang cedera. Sebab apa? Untuk Ibnu Abbas ni dia jadi ulama nanti. Kalau mati awal, mati perang, tak ada lah ulamanya. Jadi Nabi dah susun dah sahabat-sahabat dia jadi. Baik. Jadi bukan semua orang nak jadi batalion. Semua orang tak, di masing-masing jaga posisi masing-masing. Baik. Al-Irbad Ibnu Sariyah, salah seorang sahabat Nabi yang sudah tua, mengkehendaki nyawanya dicabut, lalu berdoa, ya Allah, usiaku sudah semakin tua, tulangku makin lemah, oleh itu pertemukanlah aku segera denganmu. Katanya lagi, suatu hari aku sedang berada di Masjid Damaskus, aku mengerjakan salat dan berdoa agar nyawaku dicabut segera. Tiba-tiba bersamaku ada seorang pemuda yang sangat tampan, mengenakan pakaian berwarna hijau, lalu mengucapkan, doa apa yang engkau panjatkan itu? Aku pun menjawab, bagaimana seharusnya aku berdoa, wahai anak? Dia tanya. Lalu pemuda itu berdoa, ya Allah, perbaikilah amal ini dan tundalah waktu kematian. Siapakah engkau ini, wahai anak? Maka Allah memberikan, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, tanyaku. Pemuda itu menjawab, aku ini Ratabil, pencabut kesedihan dari diri orang-orang yang beriman. Aku berpaling, lalu aku tidak melihat sesiapa pun bersamaku. Ni kemana ni makhluk Allah ni? Nak kata malaikat pun boleh juga ni. Siapa kamu ni? Semoga Allah berrahmat. Baik. Yang ni berdoa agar memperbaiki amal dan tundalah waktu kematian. Baik. Jadi mati ni sebenarnya bukan sebab tua ataupun lemah. Minta mati tadi bukan sebab tua atau lemah, tetapi apabila sudah datang keyakinan hubungan dengan Allah, keyakinan atas amal. Jadi untuk ibu tadi, maknanya sebenarnya dia minta mati sebab dia tua, bukan sebab dia amal dia cukup dah. Sebab tu datang pembantu tadi, minta panjang usia, minta supaya diperelokkan amal. Jadi sebenarnya tajuk kita sebelum ni dan tajuk yang ini sebenarnya dia berkesinambungan. Yang tadi minta panjang umur, yang ni minta mati. Minta panjang umur ni supaya dapat taat dan dapatkan keyakinan. Orang yang sudah dapatkan keyakinan, maka mintalah mati. Itu tajuk sebenarnya. Panjang-panjang riwayat-riwayat yang kita cerita. Baik, ala kulli hal, semuanya itu sebenarnya merujuk kepada kematangan rohani seseorang. Kematangan rohani seseorang, sejauh mana dia berhubungan dengan Allah, akhirnya Allah yang akan bagi. Nak balik ke, nak tunggu lagi biar dapat lagi lebih. Baik, sampai di sini saja insya-Allah. Muka surat 21 pula, keutamaan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum mansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.